Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita pada hari ini, boleh rujuk buku teks muka surat 76. Buku teks muka surat 76. Teks tajuk Menuju Baitullah. Menuju Baitullah. Perhatikan dengan teliti. Sekarang dengar dulu bacaan contoh daripada Ustaz. Khot. 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 Torbus. Torbus. Kerusi. Kerusi. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi. Sejadah. Sejadah. Rihal. Rihal. Sekarang kita cuba perhatikan pertanyaan di sini. Disebut, apakah perbezaan perkataan pinjaman dengan serapan bahasa Arab? Apakah perbezaan perkataan pinjaman dengan serapan bahasa Arab? Pinjaman dan dengan serapan bahasa Arab. Berarti hari ini kita belajar sebenarnya perkataan kita sedang belajar perkataan pinjaman bahasa Arab dan ada juga perkataan serapan bahasa Arab. Pada minggu-minggu yang lalu kita dah belajar kata pinjaman bahasa Inggeris. Maka pada hari ini kita dah masuk tajuk yang baru berkaitan perkataan bahasa Arab. Perkataan bahasa Arab. Sama ada perkataan tersebut pinjaman daripada bahasa Arab ataupun ia merupakan serapan bahasa Arab sahaja. Untuk lebih mengenali ataupun dapat membezakan yang mana serapan, yang mana pinjaman bahasa Arab, saya ada buat nota di sini. Okey, ciri-ciri, antara ciri-ciri khusus lah untuk mudah kita kenal. Di antara kata pinjaman bahasa Arab dengan atau berbanding kata serapan. Pinjaman ataupun serapan. Dua benda. Dia dah tanya tadi kan apa beza di atas tadi. Nak tahu perbezaan di antara pinjaman ataupun serapan bahasa Arab. Okay, Ustaz dah sediakan di sini ciri-ciri pinjaman ataupun ciri-ciri perkataan tersebut merupakan pinjaman bahasa Arab. Antaranya adanya hamzah. Adanya hamzah. Sebagai contoh, wudu. Wudu. Nampak? Adanya hamzah. Ini merupakan pinjaman bahasa Arab. Maksud pinjaman bahasa Arab tu diambil betul-betul perkataan ini dari bahasa Arab tu sendiri tanpa diubah apa-apa. Wudu. Dalam bahasa Arab pun disebut wudu. Kita ambil perkataan Arab tu dan kita jadikan dia kata pinjaman bahasa Arab bagi tulisan Jawi ataupun dalam bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita tulis wudu begini. Tapi bila eja dalam bahasa tulisan Jawi, K ni diganti dengan hamzah. Sepatutnya K dalam Rumi kita mungkin kaf ataupun mungkin qaf. Tapi di sini bila eja menggunakan hamzah. Bila tanya kenapa begini, kenapa tak guna kaf ataupun qaf? Jawapannya sebab ini kita ambil bulat-bulat dari bahasa Arab. Kita hanya pinjam. Kita pinjam betul perkataan Arab itu bawa ke dalam bahasa Melayu kita. Dan kita jawikan. Ni. Maka bila nak eja, berbeza dengan ejaan Jawi biasa. Pertama, ciri tadi adanya hamzah. Iaitu untuk kita mudah kenal. Yang ini merupakan pinjaman bahasa Arab.
Ciri yang kedua, adanya ta marbutah di hujungnya. Ni. Ini adanya ta marbutah. Kalau ada ta marbutah ni bukanlah perkataan ini datangnya dari bahasa Melayu kita. Contohnya sini Kaabah. Kaabah. Tak ada titik. Kaabah. Sini Kaabah. Dikekalkan titik ta marbutah ni. Ni ta marbutah ni ta bulat lah. Dikekalkan. Kenapa dikekalkan ataupun kenapa dieja menggunakan ta marbutah ni? Kerana kita ambil perkataan ni, kita pinjam perkataan ni dari bahasa Arab. Kita tak ubah apa-apa. Kita guna bahasa Arab seperti mana asal. Yang ketiga, untuk mudah kita kenal, adanya alif lam. Adanya alif lam pada perkataan tersebut. Contohnya di sini ada alif dan ada lam. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Bila dah ada alif lam tu, kita dapat kenal lah ini betul-betul perkataan yang kita pinjam dari bahasa Arab itu sendiri. Kita tak ubah apa-apa. Ya. Contohnya perkataan masjid ini. Kalau kita eja dalam jawi yang betul ataupun kita eja mengikut bunyi masjid, dan kita jawikan, sepatutnya jim ya dal masjid. Eja masjid min sin mim sin jim ya dal masjid. Tapi di sini tidak ada ya pun lepas jim tu. Kenapa tidak ada ya? Kerana ini adalah kita ambil bulat-bulat dari bahasa Arab itu sendiri. Kita pinjam betul bahasa Arab itu sendiri. Kita tak ubah apa-apa. Maka sebab tu ejaan Masjidil Haram atau eja masjid di sini tidak mempunyai huruf ya selepas huruf jim. Boleh faham ya? Kemudian selepas ada alif lam tadi, tanda perkataan tersebut adalah pinjaman bahasa Arab. Adanya alif maksurah. Alif maksurah ni kalau kita tengok di sini, huruf bentuknya macam ya tapi tak ada titik di bawah. Contoh di sini Musa. Musa. Bentuk macam ya tapi tak ada titik. Kalau ada titik, dia akan jadi Musi. Tapi sini tidak ada titik. Sebenarnya di sini bukannya huruf ya, tapi di sini adalah huruf alif. Disebut alif. Alif maksurah. Tapi dieja begini. Bentuknya begini. Alif maksurah tu bentuknya begini. Bentuk macam ya. Tapi bunyinya adalah alif. Musa. Ada A belakang. Musa. Seakan-akan kita aja mim waw sin alif. Cuma dalam bahasa Arab menggunakan alif maksurah tu. Maka bentuknya macam ya. Tapi bunyinya adalah alif. Musa. Bila kita dah jumpa perkataan-perkataan begini, ada alif ya, alif maksurah, alif lam, ada alif lam, ada ta marbutah dan juga ada hamzah, maka kita dapat kenal itu adalah pinjaman bahasa Arab. Manakala serapan pula, serapan. Atas tadi kita belajar pinjaman bahasa Arab. Serapan, apa dia serapan? Serap kita ambil saja perkataan tersebut, kita serap dalam bahasa Melayu kita. Sebagai contoh, ni sebagai contoh sabun. Sabun. Sebagai contoh sabun. Sabun. Sepatutnya kita eja sabun. Kalau dalam jawi, sabun. Kita akan eja menggunakan huruf sin. Sin alif, ba waw, nun. Tapi kalau eja begini, salah. Sebab apa? Sebab ini adalah perkataan serapan bahasa Arab. Ejaan yang sebenar, yang betul, yang ni. Menggunakan huruf sod. Sabun. Sabun. Sebab tu kita eja begini. Bila tanya kenapa eja menggunakan huruf sod, jawapannya sebab ini adalah serapan bahasa Arab. Serapan bahasa Arab. Arab sebut sabun, maka kita pun eja sabun. Arab sebut sabun, kita sebut sabun. Tapi bila eja ikut
bunyi Arab. Sobun. Ini bukan kata pinjaman bahasa Arab. Bukan kita ambil bahasa Arab betul-betul bawa ke sini eja begini, bukan. Arab tak eja begini, sobun, tidak. Cuma kita ambil bunyinya saja, bunyi Arab. Maka ditulis mengikut sebutan. Nampak? Ini ciri serapan perkataan yang diserap dalam bahasa Melayu. Bunyi Arab tapi diserap dalam bahasa Melayu. Satu lagi, asal perkataan tersebut ada ta marbutah. Asal perkataan ada ta marbutah. Ni ta marbutah. Tapi bila dah masuk dalam, dah diserap dalam bahasa Melayu, maka dihilangkan ta marbutah itu. Ni contohnya ni. Asal Arab eja begini. Jamaah. Adanya ta marbutah di ujung. Adanya ta marbutah, ada titik. Titik dua, jamaah. Tapi bila dah menjadi serapan bahasa Melayu dan kita jauhikan perkataan jemaah itu, perkataan jamaah ini, jadilah begini. Jim, mim, alif, ain, ha. Jemaah. Jemaah. Kita tak letak titik. Kita tak letak titik. Kita buang titik tersebut. Kita buang titik. Ejanya jemaah. Arab sebut jamaah. Dan telah diserap dalam bahasa Melayu jadi jemaah. Tidak ada ta marbutah. Tapi bunyinya bunyi sama. Jemaah. Tu yang sama. Arab jamaah. Dan dia jadi serapan bahasa Melayu je. Dia tak jadi ja. Jadi jemaah. Yang sama di ujung ni sini Nampak? Jemaah. Ini adalah dua ciri kita nak kenal. Itu merupakan perkataan yang diserap dalam bahasa Melayu. Dan bila kita nak jauhikan, maka kita eja mengikut salah satunya sebutan. Dan kalau kita nak eja huruf ta marbutah itu, adanya ta marbutah, kita akan ganti jadi huruf ha sahaja. Kita tidak kekalkan huruf ta yang bertitik itu. Kita tukarkan dia jadi huruf ha. Jadi jemaah. Itu saja apa yang perlu kamu buat pada hari ini. Kamu salin nota ni. Nota perbezaan di antara pinjaman bahasa Arab dan serapan bahasa Arab. Ikut yang bahasa Melayu Ustaz buat ni tak apa dah. Kamu contenglah dalam buku nota kamu tu seperti mana yang Ustaz conteng ni, untuk bagi mudah kamu ingat, ya.